Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia dan salam pencerahan untuk semua teman-teman yang sempat hadir dalam live saya. Apa khabar saudara Muhammad Fauzi Hamid? Saudara ZMR, ZZ itu di Instagram saudara Sam Haji Musali, saudara Rosila, saudara Nibolia join, saudara ZMR, Ismailis, Jinggo, apa khabar saudara? Saudara Ibrahim Cik Muda, Ditas Kuantan, Vandetta Van, Hazim, Muhammad Aziz, Khairul Paklang, apa khabar Khairul? Zakaria Haji Abdullah, saudara Mustafa Hamid, saudara Cik Dut. Nama seronok lah saya. Ramai macam-macam nama saya dapat kenalan saya. Alhamdulillah. Sejak saya live dengan saudara dah hampir setahun ini, saya dapat berkenalan dengan ramai kawan-kawan yang memberi nama macam-macam. Ada yang tulang empat kering, ada yang Raban Tebin, ada yang Yuk Kuluk. Aduh. Saudara apa khabar? Saudara Fauzi Taib, Hassan Mael Labu, saudara Hazim Azim, saudara Joka, Rajani Elektronik. Apa ni Rajani Elektronik? Saudara Masya, saudara Dr. Ahmad Humazi, apa khabar dok? Saudara Syuami Megat, Haji Menani, Dian Syah. Ni kawan baru. Kalau Dian Syah ni mesti dia kawan baru lah. Baik saudara, saya akan satu ni saudara selepas usai saya punya live malam ini saudara Zainal Muhammad. Hari ini saya harus memberi laporan tentang kedudukan COVID-19. Tanggal 24 Julai hari Sabtu. Ingatnya adalah kelegaan. Masih tiada kelegaan, tetapi sebaliknya mencanak naik. Hari ini jumlah jangkitan sudah meningkat kepada 15,902 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan jumlah keseluruhan sudah 996,393. Saya berkeyakinan besok tentulah sampai mencecah angka 1 juta. Saudara, dan kematian pada hari ini tinggi, amat tinggi, iaitu 184 warga kita yang tewas oleh kesan daripada serangan virus corona. Dan jumlah yang terkumpul kumulatif kematian adalah 7,902 orang. Di Perlis ada peningkatan 7 orang semalam 3. Di Kedah ada sikit susut tapi 867 saudara. Di Pulau Pinang susut tapi masih lagi 505, semalam 530. Di Perak ada peningkatan. Orang lain susut, dia naik pula. Iaitu semalam 415, hari ini di Perak, 469. Saya tak tahu apa klusternya sebab tiada laporan. Dan di Selangor masih kekal pada angka 7,000. Semalam 7,672. Hari ini 7,351. Di wilayah Persekutuan masih terus meningkat, iaitu 2,406 berbanding dengan semalam 2,063. Artinya untuk di Lembah Kelang saja saudara, jumlah keseluruhan warga Kota Raya, warga Lembah Kelang yang dijangkiti oleh virus corona adalah sekitar 9,700 orang. Tinggi, amat tinggi saudara. Menggerunkan. Di Negeri Sembilan juga masih berlegar pada angka 600. Semalam 682, hari ini 625. Begitu juga di Melaka, tiba-tiba di Melaka meningkat balik. Saudara, selepas kelegaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari, dia lega sedikit. Tiba hari ini di Melaka daripada 452, dia melonjak kepada 631 orang. Aduh, mengeluh saya. Sebab negeri Melaka ni kecil sangat. Sama juga Negeri Sembilan. Dan di Johor juga nampaknya, sebab itu yang saya katakan ada kesan-kesan gelombangnya turun naik dan hari ini meningkat. Semalam 722, hari ini 804. Ini di Johor saudara, bukan di Johor Bahru, keseluruhan negeri Johor. Di Pahang walaupun ada susut tetapi 406, semalam 457. Di Terengganu juga ada peningkatan, semalam 229, hari ini 267. Dan di Kelantan, sebagaimana saya nyatakan semalam, tiba-tiba di Kelantan hari ini meningkat daripada 372 setelah bertahan pada 240 semalam kemarin. Semalam dia naik 372 dan hari ini meningkat kepada 502 orang warga Kelantan yang dijangkiti oleh virus corona. Di Sabah
juga memperlihatkan peningkatan yang begitu ketara. Daripada 461 dia melonjak kepada 712. Dan di Labuan juga meningkat tapi sedikitlah 2 angka daripada 21 kepada 30. Tetapi ada kelegaannya di Sarawak. Semalam Sarawak 461, hari ini disusut lagi 261. Selepas dia naik 3 hari lepas 644. Kemudian dia susut 461 dan hari ini 261. Saya itu gambaran yang saya dapat dan saya perlu beri pencerahan berhubung dengan COVID-19 dan keseluruhan untuk bulan ini saja. Bulan lalu 166,918, tapi untuk hari ini, setakat hari ini tanggal 24 Julai saudara, jumlah warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 244,414. Tak tahu lagi lah apa akan jadi lagi 6 hari ini, berapa pula jumlahnya. Itu laporan tentang virus corona saya, ya. Dan saya baru mendapat perkabaran daripada sahabat saya, Datuk Azman Saleh. Dia menghantar kiriman kepada saya, dia kata arwah pakciknya, ya tu. Bagi sesiapa yang kenal dengan sahabat saya, ini saudara ni pelakon Barudin ataupun lebih dikenali sebagai Anjang Aki. Dan telah pun petang tadi jam 2 petang tadilah beliau telah pun kembali ke rahmatullah. Tapi tidak sebutkan kerana beliau meninggal di rumahnya di Seksyen 2 di Shah Alam. Marilah kita sedekahkan kepada Allahyarham Tuan Haji Barudin Omar, iaitu Anjang Aki. Begitu lama beliau menghiasi dunia seni tanah air dan akhirnya beliau telah pun kembali ke tempat asalnya, meninggalkan kita untuk berada di dunia yang lebih kekal. Kita iringi perpisahan ini dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitulah saudara, hidup ini pertunangannya adalah kematian. Saya sedih juga sebab Allahyarham Tuan Haji Barudin Omar ni rapat dengan saya waktu saya menjadi wartawan hiburan satu ketika sekitar daripada tahun 1976, 77, 78 dahulu. Banyak beliau berlakon drama dan kadang-kadang saya dipanggil juga oleh RTM untuk berlakon drama radio bersama-sama dengan Allahyarham. Orangnya teramat baik dan tak suka mencaci orang, tapi jiwanya, itu yang saya suka, jiwanya mantap memperjuangkan tentang perjuangan bangsa. Sebab itu bila beliau melakonkan watak Anjang Aki, kalau bagi generasi hari ini saya tak tahu apakah anda dapat kesempatan menonton drama tersebut. Saya harap supaya RTM dapat menyiarkan kembali bagaimana mantapnya lakonan Allahyarham Haji Barudin Omar ini dalam lakonan sebagai Anjang Aki. Dan tempat lokasi filem itu adalah di kampung saya, di tepian Sungai Dinding. Saudara, baik, kita pergi ke tazkirah singkat. Imam Al-Ghazali memberikan sebuah nasihat kepada kita. Ia katanya, barang siapa yang tidak dapat memelihara penglihatannya, nescaya ia tidak akan dapat menjaga nafsunya. Dan barang siapa yang tidak dapat menjaga nafsunya, nescaya ia tidak akan dapat menjaga hatinya. Dan bagi barang siapa yang tidak dapat menjaga hatinya, nescaya ia tidak akan dapat menjaga lidahnya. Dan barang siapa yang tidak dapat menjaga lidahnya, nescaya ia tidak akan dapat menjaga akhlaknya. Dan kiranya barang siapa yang tidak dapat menjaga akhlaknya, nescaya ia tidak akan dapat menjaga agamanya. Dan barang siapa yang tidak dapat menjaga agamanya, maka layaklah mereka ini berada di dalam neraka. Nauzubillah minas zalik. Jadi artinya kita peringkat awalnya kita melihara penglihatan. Dia bermula dengan penglihatan. Sebagaimana saya katakan semalam, dalam akal fikiran kita, penglihatan dan lidah. Kalau dua-dua ini tak mampu kita jaga dalam akal fikiran kita, akhirnya kita akan tersesat dan kita akan terjebak dengan permasalahan. Itu adalah tazkirah singkat saya. Kemudian kita pergi kepada mutiara kata kita. Ya. Mutiara kita adalah dunia semakin tua, saudara.
dan ia bergilir-gilir setiap insan lahir ke dunia, dan bergilir-gilir jugalah setiap insan kematian orang. Mungkin esok orang akan mendengar tentang kematian kita. Karena itu, janganlah kita sombong sepanjang berada di dunia ini. Semoga Allah akhiri hidup kita ini dengan iman dan husnul khotimah. Itu utara kata kita hari ini. Dan saya melihat rupanya permasalahan tentang warga di Pulau Pinang yang menunaikan solat Aidiladha yang dibawa ke penjara, dia bawa ke mahkamah dalam keadaan yang agak begitu menghinakan, belum lagi selesai rupanya, masih lagi tular. Halaman media sosial masih tular tentang persoalan larangan kepada umat Islam untuk menunaikan solat di masjid. Dan bagaimana tersiar video sepasukan, ini yang terbaru ni, petang tadi saya tengok sepasukan penguatkuasa berada di sebuah masjid yang dia seolah bertekak lah dengan imam masjid ataupun surau tersebut yang menegah diadakan solat berjemaah. Dan jangan lupa saudara, masih lagi tular gambar sejumlah 49 orang umat Islam yang dihadapkan ke muka pengadilan atas kesalahan melanggar SOP Perintah Kawalan Pergerakan semasa upacara solat sunat Aidiladha dalam keadaan berkaki ayam. Jadi mereka tidak dibenarkan memakai kasut dan digari sebagai seorang yang salah jenayah. Dia keadaannya cukup mengaikan. Bukankah kita ini telah berjanji saudara? Tak kisahlah sama mereka itu 48 orang itu daripada Bangladesh, tapi mereka umat Islam. Bukankah kita telah berjanji dan kita akan ditanya di akhirat nanti. Apabila dalam kubur nanti muka nakir akan bertanya, siapakah saudara kamu? Saudara kita adalah muslimin dan muslimat. Itulah saudara kita. Jadi mereka yang pergi solat itu adalah saudara kita. Kalau mereka saudara kita, cubit perkeri, perkanan terasa. Apa perasaan kita bila kita melihat saudara kita diseret yang sebegitu dalam keadaan yang cukup hina? Jadi persoalan sekarang ni, kenapakah di akhir zaman ini masih ramai yang ada mata tapi sengaja seolah mereka membutakan matanya, dan ada telinga seolah-olah memekakkan telinga mereka. Mereka ada hati seperti hatinya semakin hitam. Ya, semua ini bagaikan sudah lari dari landasan Islam. Mereka terlalu sombong, angkuh dan megah dengan nikmat sementara di dunia ini. Hingga kalau mereka lupa tanggungjawab yang diamanahkan. Sebab itu saya merasakan saudara dalam keadaan begini, saya tak seronok melihat gambar itu dan memang tidak mengembirakan hati saya apabila melihat saudara kita yang dibawa ke muka pengadilan hanya kerana melanggar SOP. Saya bukan mengajak tuan-tuan melanggar SOP, tidak. Tetapi carilah usaha bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Besar sangat kedosanya di dunia ini sehingga dijatuhkan hukuman yang sebegitu. Kerana mereka semata-mata lain tak ada nak solat untuk menyembah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon agar Allah segera nyahkan segala permasalahan yang ada di dunia ini, tentunya virus corona. Ini yang saya tak tahu bagaimana keadaan pimpinan melihat. Bagi saya soal masjid ni janganlah kita campur aduk. Masjid ini di bawah pentadbiran Duli Yang Mulia Raja-Raja Melayu dan Impian Agung. Soalnya sekarang ni bagi saya orang nak semayang, orang nak buat baik. Sekarang kerana selama ni memanglah kita selalu bercakap masjid itu besar tapi kosong. Sekarang ni orang nak kembali ke masjid ditahan. Ini permasalahan lah. Itu saya tak mau cakap lebih dari itu, tapi saya agak kecewa. Sejak dah 3-4 hari akhirat. Bagi tak tahulah saya harap teman-teman bersamalah kita berdoa agar segera dihapuskan permasalahan ini supaya kita dapat kembali ke masjid, supaya kita dapat kembali ketika semayang. Bukan tak boleh, memanglah kita boleh solat secara bersendirian, tetapi solat berjemaah di masjid itu adalah lebih baik lagi. Kalau seorang itu berulang alik dari rumahnya ke masjid, lebih-lebih lagi kalau solat subuh, solat isyak dan solat asar, itu besar pahalanya. Jadi terpulanglah pada pihak pemerintah. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpan dalam pekerja RM10,000. Ingat saudara, kalau berbelanja tanpa had, negara bakal bankrupt. Dan saya mendapat perkabaran hari ini bahawa bermula 26 hari bulan ada kenyataan daripada kumpulan wang simpan dalam pekerja
bahawa pengeluaran wang tersebut akan bermula. Artinya 26 hari bulan nanti, biar saya buat sidang parlimen, EPF atau Pengeluaran Sebarang Kerja mula start memula pembayaran. Tapi still bukan sebagaimana yang kita minta. Bagaimanapun apa yang ada tu ambil lah saudara. Dalam keadaan kita susah ni, kita ambil pun bukan duit orang lain, duit kita sendiri. Saudara, dan saya ingin menjelaskan bahawa masih lagi terdapat scammer yang menggunakan nama saya, menggunakan halaman saya, mengaku diri itu saya, tentang kononnya ada geran global lah, ada boleh dapat kewangan lah. Saya mengharapkan agar anda semua jangan layan. Saya tidak pernah melantik sesiapa pun mewakili saya. Bukan saya sombong, tidak saudara. Saya tidak pernah melantik sesiapa pun dan saya tak pernah mengizinkan sesiapa pun untuk mencari dana atau untuk memberi wang. Kalau mereka banyak wang, carilah halaman lain. Jadi saya tak mahu terjebak dengan masalah. Jadi kalau saudara ada orang membuat culipan dalam telefon anda mengatakan ini daripada Amir Hijaz Pen, sila buat laporan kepada pihak polis cawangan komersial. Kerana itu bukan saya. Kerana ada orang mengaku. Ataupun yang terbaiknya delete saja. Jangan layan. Jangan saudara tekan ya. Bila tengok nombor tu Amir Hijaz Pen berhubung dengan anda, tekan terus. Sebab saya tidak akan berhubung dengan sesiapa. Saya hanya akan berhubung dengan anda yang menghantar culipan pada saya baca dan only saya respon. Ya, saudara ingat tu ya. Jadi sila ambil perhatian. Kerana dalam keadaan sekarang ni saudara, macam-macam penipuan berlaku. Saya tidak mahu teman-teman saya yang mengikuti live saya ini terjebak dengan penipuan mereka. Dan perkabaran terbaru, kabarnya saya dapat terima saudara sahabat kita, saudara Dr. Luqman agak beransur pulih. Samalah kita berdoa ya. Jangan kita dengar macam-macam berita lah. Tapi yang saya dapat perkabaran terbaru, beliau boleh bercakap, telefon apa semua. Cuma saya tidak mahu menghubungi beliau melalui telefon kerana saya tak mahu mengganggu. Biarlah beliau berehat, mengumpul tenaga, mudah-mudahan segera pulih seperti sedia dan kembali beraksi dalam live. Yang saya seronok bila ada kawan-kawan begitu. Kalau tak saudara juga ada live, saya menyantuni macam saudara Ismi. Saya santuni, saya mendengar. Kadang-kadang saya cuba berhubung dengan beliau. Saya kata bagus. Kita saling tak bukan sebagai orang yang untuk kita bermusuh saudara ya. Begitu juga dengan saudara Zamir Ibrahim. Cuma kadang-kadang saya masuk culipan saya pada beliau tu, brother, garang sangat. Saudara Zamir Ibrahim di gurun, memang garang lah bahasa dia. Saya tak mampu untuk menggunakan bahasa begitu. Baik saudara, itu sekadar peringkat awal. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah menganyam impian, mengukir harapan. Warga kita hari ini menganyam impian dan mengukir 1000 harapan. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu apa kata pantun Pak Nazir. Saya cukup seronok dengan pantun Pak Nazir ni. Bahasa kiasannya cantik, bahasa-bahasa digunakan. Kadang-kadang saya pun tak ketemu perkataan itu. Tiba-tiba muncul dalam dia punya pantun. Kata Pak Nazir, asyik menari di lantai papan, perut merasa terketar dagu. Jadi bila perut getar tu, rasa macam terketar dagu. Bantuan diberi, terselit harapan. Tentunya rasa ikhlas diragu. Jadi kalaulah kita memberi itu dengan ada harapan dapat balasan sebagainya, maka tidak ikhlaslah jawabnya. Kemudian kata Pak Nazir lagi, harapkan keranji buah kisip. So saya kata Pak Nazir ni dia punya bahasanya cantik. Kisip ni jarang digunakan. Iaitu kalau saudara tengok macam seperti kisip macam buah kismis kecil. Buah keranji itu dia bulat, tapi dia kisip dia kemek. Itu je. Jadi harapkan keranji buahnya kisip, buat lempeng tertumpah cuka. Dahulu berjanji pertahan prinsip, sekarang bertopeng bersembunyi muka. Itu beliau memberi sindiran kepada pimpinan yang berjanji kononnya nak mempertahankan prinsip apa tak tahulah, bila dah dapat kuasa apa semua mula bertopeng kepelbagaian. Baik saudara, saya ingin memberi peringatan lagi bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab di atas sebarang suntingan yang dilakukan oleh mereka. Pihak saya juga tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Sila pastikan jika anda membuat suntingan, maka itu adalah tanggungjawab anda.
Cuma saya berharapkan kalau boleh jangan dipotong. Nak buat masuk terus. Saya tengok juga ada juga yang dimasukkan dalam YouTube tapi masuk penuh. Okey lah. Tapi kalau 5 minit, 10 minit bagi pula tajuk macam-macam yang lari daripada maksud. Sebab saya punya urutan komen dan pencerahan saya dia bersiri 1, 2, 3 begitu. Dia tak boleh mencelah tengah-tengah ataupun potong tengah-tengah saya. Jadi dan pencerahan saya ini adalah pencerahan politik. Dan saya perlu jelaskan, saya warga UMNO. Saya orang UMNO. Tentulah saya akan mempertahankan UMNO. Dan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Prinsipnya, saudara boleh bersetuju, boleh juga tidak bersetuju. We must agree to disagree. Jadi mudahlah. Dia tak adalah kita nak mengacau, nak mengatur orang dan sebagainya. Cuma saya memberi pencerahan sekadar yang saya lihat, yang saya dapatan saya melalui internet, berita-berita, yang saya memberi pencerahan apa latarnya supaya rakyat lebih faham. Itu matlamat kita. Baik, saudara. Hari ini tular di media sosial kisah seorang lelaki tapi saya tak dapat di mana tempatnya. Saya ada kawan kirim kat saya. Cuma saya kata di mana? Tak ada. Iaitu dia mengambil keputusan menamatkan riwayatnya dengan meminum racun. Nauzubillah. Saya tak mau sebut bangsa ke nama, saya tak mau sebut. Tak baik. Dia ambil keputusan minum racun di hadapan sebuah rumah kediaman orang ramai. Jadi ditulis dekat notanya dalam atas kertas tu, dia kata harap kerajaan dapat menguruskan mayat saya ini atau campakkan saja ke dalam laut. Begitulah beliau menzahirkan kekecewaannya terhadap kepimpinan. Sanggup dia mengambil nyawa sendiri dengan makan racun. Saudara, saya tak suka sebenarnya menerima berita-berita begitu. Kita nak melihat warga kita, warga yang kita damai, hidup selesa, hidup makmur. Sebab bumi kita ini adalah bumi yang makmur, bukan tempat orang bunuh diri. Tapi dengan penderitaan yang dialami oleh warga, tentulah mereka akhirnya hilang punca pemikiran, hilang ketetapan. Sebab itu hari ini saya menyantuni tuntutan daripada Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Beliau mengatakan bahawa air citra tu kalau boleh berilah secara lamsam, secara penuh 5,000. Tapi masih lagi Pulau Wang sebenarnya bekerja berdalih bagi 1,000, 1,000, begitulah selama 5 bulan. Jadi akhirnya seperti kita pakai kain yang pendek, tutup pusat nampak lutut, tutup lutut nampak pusat. Sebab itu Datuk Seri Zahid Hamidi berkali-kali menekankan mesti beri lamsam sekurang-kurangnya. Tak okeylah tak dapat 10,000 pun, dapat 5,000 pun, bolehlah juga mereka untuk mengatur kewangannya, untuk membayar hutang yang dah bertopuk-topuk. Semua warga kita sekarang ni terjebak dalam hutang yang bertopuk-topuk, bertepik-tepik. Kerana lamanya kita terkurung di rumah. Dah hampir setahun. Dan banyak perniagaan yang dah gulung tikar. Jadi untuk mereka memulakan perniagaan pun memerlukan modal. Mana ada bank nak bagi modal hari ini? Kedudukan sekarang peniaga yang sukar paling tidak pun kalau dapat wang jumlah dengan 5,000 secara lamsam itu, bolehlah dibedek-bedekkan untuk jadikan modal dan sebagainya. Saya nampaknya pimpinan masih lagi tak mahu melayan tuntutan. Mungkinlah kerana ini dapat tuntutan daripada UMNO, maka dilayan sebegitu rupalah. Dan hari ini saya nak cakap terus terang bahawa walaupun kita ada menteri daripada UMNO dalam kabinet kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin, tapi kalau mereka tak betul, kita kena cakap tak betul. Kalau betul, betul. Sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Naib Presiden UMNO, Datuk Sri Khalid Nordin. Jadi katanya meskipun Menteri Kesihatan Datuk Adham Bauer dan Menteri Sains dan Teknologi dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan program vaksinasi rakyat, mereka ini datangnya dari rumah UMNO. Namun tidak semestinya kita boleh menutup mata atau dibiarkan berterusan dengan hadirnya pelbagai persepsi negatif. Kerana menurut Datuk Seri Khalid, dia kata pandangan perlu disuarakan supaya, dan hari ini rakyat menuntut supaya satu kertas siasatan berhubung permasalahan vaksin, tentang kekurangan vaksin dan masalah-masalah lain. Jadi kata Datuk Seri Khalid, dia kata proses vaksinasi nasional telah menunjukkan peningkatan yang menggalakkan, tetapi terdapat insiden di mana suntikan pikagari kosong dan penyelewengan vaksin
Dan ini telah pun menjejaskan kredibiliti sistem vaksinasi ini secara di peringkat nasional. Jadi untuk itu, satu siasatan mesti dibuat. Kita tak kisah walaupun dia daripada UMNO. Kita itu budaya parti UMNO. Kalau salah tetap salah, kalau benar tetap benar. Kita tak akan mempertahankan. Ini perlu je. Sebab keadaan ini membuatkan rakyat ragu untuk melakukan suntikan vaksinasi. Dan kita juga merasa ragu apakah jumlah vaksin yang kita terima itu secara jumlahnya bagaimana yang diminta melalui parlimen, bajetnya dulu. Itu keadaannya. Dan kita juga hari ini menuntut, walaupun pengurusi Felda hari ini datang daripada UMNO, iaitu Datuk Pok Yeh, Datuk Idris Yusof. Namun apabila pengumuman Tan Sri Perdana Menteri bahawa kerajaan bersetuju melupuskan sebahagian pinjaman peneroka berjumlah 83 bilion, ia telah menimbulkan kepelbagaian persepsi. Dan ini juga perlu diperhalusi. Jadi Pok Yeh kena ingat, Pok Yeh mewakili warga UMNO. Orang UMNO tak seronok kalau menterinya ataupun mereka yang bertanggungjawab menjaga GSC ini tidak melaksanakan impian dan memperjuangkan impian rakyat. Jangan lupa bahawa Felda adalah projek ataupun program yang diasaskan oleh pimpinan UMNO yang terdahulu. Sekarang ni Pok Yeh jadi pengurusi. Pastikan program ini ataupun warga Felda ini diperjuangkan setiap masa. Jangan ada sebarang penyelewengan. Kita tidak mahu kita seolah-olah bersikap mencampakkan gula-gula ke dalam mulut buaya. Tak ada arti pun. Jadi kita harus menghentikan sebarang bentuk yang dilihat seolah-olah menginaya warga Felda. Sedangkan jangan lupa, ini warga Felda ini adalah orang sama ada mereka yang warga yang pertama, warga kedua, ketiga dan sebagainya. Ini adalah sepatutnya anak emas warga bangsa kita. Mereka sanggup duduk dalam hutan rimba, berjuang bersama dengan unggas-unggas. Masa peringkat awal dulu bukan senang, air tak ada, api tak ada, berjuang dengan nyamuk dan sebagainya. Dalam keadaan begitu, akhirnya program Felda berjaya. Janganlah kejayaan itu dinikmati oleh orang lain. Sepatutnya warga bangsa kita harus menerima nikmatnya. Hasrat untuk diwujudkan Felda ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengimbangi kek ekonomi ini, supaya warga bangsa kita yang dijamin oleh perlembagaan mesti mempunyai peluang untuk mendapat hartanah. Sebab waktu sekitar tahun 74, 69, 68 berlakunya macam-macam insiden, puncanya apabila kemiskinan ataupun kek ekonomi tidak dilihat seimbang. Akhirnya ia menjadi time bomb. Bila meledak ke dalam itu, pimpinan almarhum Tun Razak bersama-sama dengan Allahyarham ini Tan Sri Taib Amdak dan masih hidup lagi yang berhormat mulia Tengku Razali Hamzah, mereka mencanai, memikirkan cara terbaik wujudlah Felda. Bila ada Felda, akhirnya merupakan satu ladang yang terbesar di dunia, ladang kelapa sawit dan juga ladang getah. Sepatutnya Pok Yeh jaga baik-baik. Kalau benar nak diberi pelupusan hutang tu, lupuskan. Sebab yang berhutang pun lupus dengan kerajaan. Berhutang dengan kerajaan, apa ada masalah sangat? Bagi saya lah. Jadi, kerana kita mendengar bahawa pegawai-pegawai Felda di peringkat, di pelbagai kawasan, sudah pemula berjumpa dengan peneroka-peneroka dan minta mereka menandatangani persetujuan. Sepatutnya perlu dah disantuni, dilihat, diperhalusi satu persatu. Jangan akhirnya mereka juga akhirnya terjebak dengan seolah ditipu. Pok Yeh sebagai pengurusi Felda mewakili UMNO di situ. Mesti meletakkan perjuangan UMNO tidak lain tak bukan dari rakyat untuk rakyat. Ini saya nak jelaskan saya jadi walaupun Pok Yeh orang UMNO, kalau tak betul kita balon apa. Sebab kita tak mahu apa yang berlaku di Kelantan. Saya agak lucu juga. Hanya kerana bayaran RM300 tak silap saya daripada seorang wakil rakyat. Dia kerana nak bagi duit tak boleh, dia bagi cek. Bagi sekeping cek, lepas tu tukar kawan ni pula cubalah tukar sana tukar sini, daripada sepatut hari tu tak boleh nak ditunaikan cek tersebut. Berlanjutan mendengar ceritanya lah yang saya dengar. Akhirnya lepas minggu akhirnya tak ada cek tanda. Jadi dia bersungut lah. Bila bersungut ke kedai, datang pula tok wakilnya marah kerana dia menyuarakan bahawa dia ditipu, berlaku kena lempang. Macam mana seorang pengulu boleh mengambil kekerasan?
Sepatutnya santunilah. Kalau tak betul, ambillah balik cek tu. Okey, dia akan jumpa dengan wakil rakyatnya. Inilah masalah lebay-lebay ni, saudara. Saya tak tahulah. Sebab itu menurut Ketua Polis Daerah Kota Baru, Assistant Commissioner Abdul Rahim, dia berkata laporan telah diterima pada petang hari sama dan kes sedang siasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan. Kesianlah. Kawan dah kematian isteri. Jadi tak tahulah bayaran apa. Saya rasanya bayaran apa untuk RM300 dan nilai bukan banyak mana pun. Aduh, hai, lebay. Kita tak mau campur lah. Tapi kita kalau pimpinan UMNO, kita pasti akan songsong kalau tak betul. Kalau betul, kita katakan betul. Jadi bagaimanapun saudara, dalam 2 minggu, seminggu, 2 minggu lalu, timbul pula cerita dalam media sosial. Kalau anda memandu kereta, kononnya kalau dalam keadaan berkaki ayam, salah. Mengikut akta undang-undang jalan raya. Sebenarnya kalau anda membawa kereta persendirian, tak ada masalah. Ini tidak, bila timbul gini takut juga kita kan. Sebab kadang-kadang terutamanya wanita, mereka suka kalau bawa kereta ni cabut kasut lebih lega rasanya bila nak tekan gear ke, nak tekan minyak ke daripada berkasut. Sebenarnya mereka yang mendapat PSB ataupun membawa kenderaan awam macam bas ataupun kenderaan awam ataupun lori dan sebagainya, mereka ini dikendaki pakai kasut. Kalau kereta persendirian tidak. Itu mengikut undang-undang yang terdapat dalam di bawah mana kaedah ni mereka membawa ni perkhidmatan awam dan perlakuan manusia di bawah Seksyen 159 ya. Jadi saudara jangan risau, walaupun itu tular dalam media sosial seminggu dua, bila saya dapat saya segera memberi pencerahan. Tak ada masalah. Ya. Dan semalam saya ni nak menjelaskan. Semalam isu helikopter pergi ambil nasi di Ipoh. Kita tak tahu, saya pun tak menuduh. Saya kata dilaporkan sebuah helikopter pergi ke Ipoh hanya untuk mengambil sekitar 36 bungkusan nasi bungkus. Ya. Dan pilot ataupun juruterbang helikopter tersebut telah pun melanggar undang-undang penerbangan, kerana helikopter tersebut sepatutnya hanya diizinkan mendarat di lapangan terbang Ipoh, tetapi dia mendarat di padang sekolah rasanya di Ipoh. Ini sudah melanggar. Jadi semalam saya menyatakan bahawa kita tak tahu nasi itu siapa punya. Siapa yang memesan kita tak tahu. Cuma dalam petang tu tengok pula tersiar pula gambar tu. Rupanya gambar tu gambar lama. Saya pun tak tahu. Kita gambar Menteri Kewangan. Jadi saya kalau bukan nasi itu untuk Menteri Kewangan, saya mohon maaf secara terbuka. Tapi tak tahulah. Sebab kita tak tahu. Cuma begitulah hebatnya hari ini. Dan saya mendapat santunan daripada saudara Rahman Haider. Saudara Rahman Haider dia kata Assalamualaikum. Dia kata saya amat kecewa bila Datuk menyentuh tentang heli di Ipoh mengambil nasi ganja. Guna cerita pula pasal Yusuf Aslam. Saya menceritakan bukan pasal Yusuf Aslam. Saya menyatakan satu ketika dahulu cerita nasi bungkus ini orang pandang hina. Kerana bila Farouk Afero datang berlakon di Malaysia, dia kata artis Malaysia ni makan nasi bungkus. Saudara Yusuf Aslam bangun. Dia marah, satu penghinaan. Dan saya kata rupanya hari ini nasi bungkus dah ada kelas. Sebab tu saya kata saudara kena faham maksud saya. Dulu orang melihat nasi bungkus ini tak begitu bernilai, tapi hari ini untuk nasi bungkus saja pun ambil daripada Ipoh dengan menggunakan helikopter. Itu maksud saya ya saudara Rahman Haider. Saya bukan nak menegakkan pedang basah, tidak. Tapi saya terima kasih atas pandangan saudara sebab dia kata perkara ini melibatkan banyak pelanggaran undang-undang dan SOP. Betul. Sebab itu saya lontarkan dalam live saya bahawa bagaimana helikopter yang sepatutnya mendarat di lapangan terbang Ipoh telah diizinkan untuk mendarat di padang sekolah, dan bagaimanapun pihak polis sedang menyiasat. Jadi kita biarkanlah pihak polis, siapa punya helikopter, siapa yang memesan, untuk siapa dan sebagainya. Saudara, sebab kenapa saudara? Hari ini segala-galanya macam-macam lah. Macam saya dapat satu berita di Indonesia hari ini, saudara, warga ekspatriat ataupun orang kaya-kaya ni, mereka sudah mula lari meninggalkan Indonesia.
Dan mereka tidak menaiki pesawat komersial kerana pesawat komersial tak begitu banyak beroperasi. Jadi mereka menyewa jet-jet persendirian. Ini di Indonesia saya. Jadi kerana MH Daily melaporkan ramai yang menyewa jet peribadi keluar negara lari kerana melihat peningkatan kes COVID-19. Dan itulah sekarang ni katanya tempahan untuk jet-jet peribadi melonjak. Begitulah orang kaya, orang kayangan. Mereka punya wang. Kalau jadi apa-apa pada negara itu, mereka lari. Daripada mereka punya wang boleh menyewa jet. Kita nak lari ke mana? Dan kita ini bumi kita. Sebab itu saya katakan pimpinan harus ingat. Walaupun mereka datang sebagai pelabur lah, mereka datang sebagai pekerja ke, expatriate, tapi kita harus melayan mereka seadanya. Jagalah pribumi kita ini. Jagalah warga bangsa kita ini. Sebab kita tak lari ke mana-mana. Di sini bumi dipijak. Di sini jugalah langit yang kita junjung. Kerana katanya kabarnya bulan depan banyak tempahan untuk ke Australia, private jet ni. Itu kebanyakannya mereka lari ke Jepun, ke Taiwan, ke Vietnam. Itu di Indonesia, saudara. Tapi saya harap ini tak berlaku di Malaysia. Dan masih lagi kita akan bercakap soal tabung haji. Jadi saya minta agar saudara bersama-sama dengan pimpinan Pergerakan Pemuda Dato' Dr. Ashraf Duski untuk meneruskan petisyen kita menolak cadangan meletakkan lembaga tabung haji di bawah selian bank negara. Jangan lupa saudara, sebab tabung haji ni satu institusi bangsa kita, satu institusi warga Islam yang perlu dipertahankan at any cost. Dan lembaga usaha tabung haji tak pernah minta duit dekat orang. Ia adalah satu tabung yang disimpan urusannya, dan ia bukan macam bank, dia tak perlu dilayan dengan bank. Malahan wang yang ada dalam tabung haji itu berbilion, bukan sedikit. Jangan kita izinkan orang lain nak mengentah, nak memandai dalam duit kita. Ini urusan untuk ke Mekah. Dan tabung haji ternyata sebuah institusi yang berjaya dan diperakui oleh dunia. Jadi sebab itu saya bersama-sama dengan Dato' Ashraf Wajdi, kita akan harus mempertahankan tabung haji ini. Jadi bersamalah kita selamatkan tabung haji. Dan hari ini juga saya melihat bagaimana kenyataan Tan Sri Syarif Samad. Beliau ahli Majlis Tinggi UMNO. Dia kata apa yang berlaku terhadap Syed Saddiq yang didakwa di mahkamah dan sebagainya menjelang hadirnya persidangan parlimen, dia kata dia telah menarik perhatian beliau, dan ini merupakan kesinambungan kedurjanaan politik yang diwarisi oleh Perikatan Nasional. Sebab dulu pun Perikatan Nasional dulu bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi ini kedurjanaan politik. Saya dapat kiriman tadi tapi tak dapat pengesahan. Ada yang mengatakan bahawa pagi ini ada perbincangan di Putrajaya. Katanya ada pula warga daripada DAP yang bersama-sama dalam perbincangan untuk menghadapi sesi parlimen akan datang. Jadi sebab itulah bahawa pimpinan kerajaan Perikatan Nasional begitu yakin bahawa mereka dapat mampu mempertahankan jika ada berlaku ambush ataupun usul dan sebagainya yang mahu menyingkirkan Yang Berhormat Tan Sri Perdana Menteri daripada jawatannya ataupun mencabar keabsahan beliau atau legitimacy. Saya tak tahu, jadi kiriman yang saya dapat daripada adinda saya, Saudara Eman JR, dia kata, tapi saya tak boleh memberi penjelasan yang jelas kerana itu hanya hearsay. Benda tak pasti, saya tak boleh nak ulas lebih-lebih. Tapi kalau itu berlaku, sekarang ni selama-lama ni mereka mengatakan UMNO, jajaran nak pergi bersama dengan DAP. Tapi sekarang ni kalau DAP dah diundang sekali dua kali ke Putrajaya, apa maksudnya? Terpulanglah, kita tak mahu cakap lebih lah. Itu keadaannya. Sebab itu orang kata sebelum nak mengatur orang, cermin diri. UMNO dia kekal dengan prinsipnya. Sebab itu mengikut Tan Sri Syarif Samad, dia kata bahawa apa yang berlaku hari ini tidak lain tak bukan adalah kedurjanaan politik dengan melakukan tindakan-tindakan mendakwa dan sebagainya pimpinan-pimpinan UMNO yang berjawatan. Kalau peringkat ketua bahagian kurang, tapi kalau sebagai ahli parlimen, sebagai ahli Dewan Negeri, ini diburu. Sebab kalau mereka tidak berjaya menawarkan scheme of things, itu gambaran yang saya dapat, saudara. Kemudian
berhubung dengan kedudukan doktor kontrak. Kabarnya, saya tak tahulah, kabarnya bahawa Tan Sri Muhyiddin bersetuju untuk memenuhi tuntutan daripada sekumpulan warga doktor-doktor yang bertugas sebagai doktor kontrak. Sepatutnya begitu. Kenapa dibiarkan berlarutan sampai akhirnya wujudnya doktor hartal mau mewujudkan mogok dan sebagainya. Sepatutnya awal-awal santuni mereka cuma minta bahawa dia tugas mereka ataupun jawatan mereka diserapkan. Kalau tak boleh berpencet, masukkan dalam potongan gaji kumpulan wang simpanan pekerja. Jadi tugas mereka sebagai doktor ini disahkan sebagaimana jawatan biasa. Ini tidak kontrak 2 tahun. Boleh berhenti, boleh tak. Jadi mereka pun tak menentu. Dalam keadaan sekarang kita nak menyantuni keadaan yang begitu tegang, iaitu virus corona yang menyerang. Ini gambaran yang saya dapat. Jadi kenapa harus dilewatkan? Teruskanlah saya. Jadi saya dapat juga agenda daily Malaysia Kini. Malaysia Kini ada melaporkan berikutlah kenyataan pengalaman peribadi seorang doktor kontrak yang berkhidmat di Jabatan Kecemasan. Dia kata dia terpaksa memberikan notis 24 jam kerana tidak mampu lagi bertahan. Dia kata dia terlalu kepenatan, kesihatan mentalnya terganggu, begitu teruk terjejas. Walaupun menteri kata semuanya terkawal, sebenarnya tidak. Keadaan di Jabatan Kecemasan amat kelam kabut. Ini pengakuan daripada doktor. Ketika ini ada lebih 300 pesakit di Jabatan Kecemasan, katanya. Tapi tak ditulis di mana hospital mana. Masalahnya ialah walaupun lebih banyak ruang disediakan untuk pesakit COVID-19, juga kaki tangan yang menguruskan mereka tetap lebih kurang sama. Pesakit Jabatan Kecemasan terpaksa menunggu sehingga 5 hari sebelum boleh dimasukkan ke ward. Kadang-kadang mereka terpaksa duduk di bangku sepanjang masa untuk menanti dimasukkan ke ward. Dia kata kami sediakan katil sementara di mana-mana tempat yang boleh, tapi itu pun tak mencukupi. Bayangkan macam mana pesakit yang duduk menunggu di kerusi 5 hari. Kadang-kadang mereka tercungak-cungak kerana bekalan oksigen yang tidak cukup. Kadang-kadang kami terpaksa kongsikan satu tangki oksigen untuk 8 pesakit. Bukan untuk satu malam saya. Ia berlarutan selama beberapa minggu. Jadi dengan perintah kawalan pergerakan, kita yang perintah kawalan yang separuh masak ni kena. Jadi tak berkesan. Jadi selagi kes baru harian terus meningkat, tak banyak yang boleh kita lakukan. Hanya sebanyak itu sahaja orang dan peralatan yang kami ada, kata doktor tu. Jadi majoriti pesakit datang dari kilang. Majoriti pesakit datang dari kilang. Malah ada antara mereka sudah positif beberapa hari, tetapi dipaksa bekerja dan mereka bekerja dengan orang lain. Ini gila, katanya, kata doktor lah. Jadi apa yang saya santuni ini adalah apa yang disahkan oleh Malaysia Kini. Jadi keadaan sekarang, jadi sebab itulah mungkin doktor-doktor ini mereka tak maulah bersekongkol dengan keadaan begini sebab mereka tidak mahu dipersalahkan. Alhamdulillah, kabarnya terima kasihlah Tan Sri Perdana Menteri kerana menyantuni permintaan yang sedikit daripada doktor-doktor yang diletakkan sebagai doktor kontrak. Sepatutnya tak sepatutnya kita ada doktor kontrak. Serapkan mereka terus. Kalau mereka tak mahu bekerja dengan kerajaan, mereka boleh buka klinik. Ini sepatutnya begitu. Kita menghantar begitu ramai, ribuan anak-anak bangsa kita belajar dalam ilmu perubatan. Jadi mereka ini perlu disantuni, bukan dilayan sebagai macam mana orang luar, orang asing. Itu keadaan selalu saya sebutkan. Kita tidak mahu bahawa negara kita melihat warga bangsa kita ini mengemis di bumi sendiri. Dan saya juga menerima satu berita tentang Sabah bakal menggunakan vaksin CanSino. Satu hal yang saya tak tahulah. Yang katanya vaksin ini, CanSino ini hanya perlu disuntik 1 dos saja. Tak perlu ada berulang-ulang. Jadi menurut info rakyat di Sabah, bahawa Sabah diberi keutamaan untuk menerima vaksin dos tunggal CanSino yang dijangka tiba di Malaysia pada bulan hadapan. Kerana itu merupakan jaminan daripada yang diberikan oleh Menteri Sains dan Teknologi Raja Jamhuri kepada Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Noor dalam pertemuannya secara maya semalam. Jadi Haji G berkata Menteri Penyelaras Vaksin program vaksin COVID-19 menyatakan akan membuat pengantaran pertama untuk Sabah apabila 3 juta vaksin CanSino itu tiba pada bulan hadapan. Nampak gayanya macam-macam lagi lah vaksin akan datang. Saya pun tak tahu. Kali ini rupa ada vaksin baru lagi. Ada juga vaksin dos tunggal itu Johnson & Johnson.
Jadi saya mengharapkan agar eloklah, tak payahlah disebutkan nama. Membuatkan warga ataupun rakyat kita jadi confused. Jadi kita jadi tak menentu fikiran kita. Terganggu fikiran. Jadi tak payah cakap vaksin, sudahlah. Ini vaksin Sinovac. Saya kena Sinovac. Oh, ni AstraZeneca. Saya tahulah. Kemudian ada Pfizer. Apa lagi? Yang terbaru ni CanSino. Apa lagi? Johnson & Johnson. Tak payah sebutlah. Tak payah sebut brand. Kita tak mau brand. Yang paling penting pada kita, kita nakkan vaksin yang boleh menjadi shield ataupun menjadi perisai kepada tubuh badan kita dari serangan virus corona. Itu saja. Tak payah nak sebut-sebutlah. Jadi saudara, dalam keadaan ni kita masuk subjek yang paling ni. Kata almarhum Tun Ghaffar, dia kata. Ini untuk politik ya saudara. Kata almarhum Tun Ghaffar, saya ingat lagi. Perjalanan politik seseorang pemimpin, dia ibaratkan gasing. Dia kena berpusing dan tak boleh berhenti. Andai gasing itu berhenti berpusing, maka ia akan mati. Jadi begitu jugalah dalam perjuangan. Dalam politiknya dia berpusing-pusing. Kalau dia tak berpusing, dia akan mati. Jadi jangan hairanlah kalau ada ahli politik yang kaki temberang pun ada, yang kaki pembelit pun ada, dia kena berpusing. Dan kata Tun Ghaffar lagi, kalaupun ayam tidak berkokok, namun fajar dan mentari pasti muncul juga. Oleh itu dia kata, jangan tergopoh gapah dalam percaturan politik. Dan ini ada benarnya. Sebab hari ini saya dipahamkan, mendengar celipan tadi, mendengar ini, bahawa besok ada hari Isnin nanti, bahawa Parlimen bersidang, boleh pula 220 orang diizinkan masuk dalam Dewan. Dengan syarat mereka selesai daripada persediaan vaksin dan juga melakukan swab test. Itu saya kata, boleh pula. Kenapa yang selama hari ni nak kata 80 orang lah? Kenapa diwujudkan suasana? Kenapa tidak disantuni? Beri pengumuman, kita akan bersidang pada 26 hari bulan. Sudah. Ini orang ni kata 80, yang ni kata begini, ada kotanya begitu. Jadi menimbulkan masalah. Apakah pimpinan ni masih lagi macam gasing, berpusing-pusing. Rakyat jadi pening. Tapi kabarnya keputusan itu dibuat hari ini, petang tadi. Mungkin setelah ada pertemuan dengan DAP, mungkin wakil DAP kata, jangan risau, kalau ada usul cadangan ni, mereka akan mempertahankan pimpinan. Mungkin gambarnya lah sudah ada aku janji CSA dan sebagainya. Tak tahulah, saya tak tahu. Tetapi kabarnya boleh pula masuk 220 orang. Dan kita mendoakan supaya yang penting masalah rakyat dapat diperbincangkan di Parlimen. Kerana saudara, pejam celik, kita pun hampir. Kita sudah menghampiri 1 hari bulan Ogos. Iaitu sekitar dalam seminggu lagi sepatutnya habislah masalah darurat ni. Jadi persoalannya sekarang ni kita nak tanya, dah hampir dah sekarang nak tamat pada 1 bulan, apakah telah berjaya kesan daripada kita mewujudkan darurat? Kerana darurat itu diwujudkan semata-mata alasannya untuk menangani COVID-19, menangani serangan virus corona. Sebab itu kita adakan darurat supaya negara kita, rakyat semua berperang dengan virus corona. Tetapi sejauh mana ia berjaya bila kita melaksanakan perintah darurat itu? Apa pencapaian atau apa hasil dari pelaksanaan perintah tersebut? Kerana kita lihat daripada waktu perintah darurat itu diwujudkan, daripada 2,232 kes, ia terus mencanak kepada hari ini 15,902 kes. Mana relevannya kita mewujudkan perintah darurat untuk meredakan virus corona? Daripada 2,232 dan hari ini sudah 15,902 kes. Dengan kumulatif waktu kita mewujudkan perintah darurat untuk memerangi virus corona, jumlahnya adalah sekitar 134,224 saja. Tapi hari ini saudara, 996,393. Hampir sejuta. Jadi apakah berkesan? Berjayakah kita? Yang pasti rakyat yang susah. Dengan adanya perintah darurat, total lockdown, rakyat tak boleh bekerja. Mereka hilang pekerjaan, hilang sumber pendapatan. Ini dikatakan akhirnya bila orang kata kerajaan gagal, mereka marah.
mereka gagal untuk menangani masalah virus corona. Begitu juga dengan kumulatif kematian. Daripada 555 kematian saja waktu perintah darurat diwujudkan. Hari ini sudah sampai naik mencanak kepada 7,800. 7,000 lebih daripada 500. Mana keberkesanannya? Jadi saya minta supaya jangan ada sesiapa menafikan kegagalan ini. This is a failure. Ini mesti dipertanggungjawabkan. Dan sebab itu Parlimen pula dilihat seolah-olah mau dimandulkan hampir setahun. Dan dalam tempoh 2 hari lagi persidangan Parlimen akan bermula. Tapi kabarnya seolah-olah macam sesi taklimat. Tapi ada pula kata boleh dibahaskan. Jadi sebab itu rakyat tenang-nanti apakah akan berlaku di sidang Parlimen pada hari Isnin nanti. Saya dah berjanji dengan saudara saya akan memberi pencerahan tentang kedudukan ahli Parlimen dan sebagainya mungkin insya-Allah malam besok yang sesuai. Jadi sebagaimana menurut saya tengok curipan daripada Datuk Dr. Muhammad Fuad Zakasi. Beliau adalah ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO. Dia kata 2 hari lagi Parlimen yang telah dimandulkan diharapkan tidak terus mandul. Kerana yang mengatakan bahawa Parlimen dimandulkan oleh Timbalan Speaker sendiri. Bukan saya, bukan Dr. Fuad, bukan sesiapa pun. Timbalan Speaker sendiri mengatakan Parlimen negara kita ini telah dimandulkan apabila tidak ada persidangan dan sebagainya. Jadi katanya ahli Parlimen dibenarkan mengumpulkan soalan. Saya pun tak tahu boleh ke tak boleh. Dan katanya boleh beri pandangan selama 5 sesi taklimat oleh menteri. Jadi masalahnya tak jelas. 12 dokumen iaitu 3 proklamasi darurat dan 9 ordinans darurat yang dibentangkan itu akan dibahas dan diundi. Apakah boleh diundi kalau berlaku pengundian? Ini masalah yang saya nampak ni. Jadi Dr. Fuad Zakasi berharap kalau boleh ahli Parlimen daripada pembangkang ke, bebas ke, ataupun daripada UMNO tidak harus menjadi tunggul kayu. Jangan jadikan sebagai pelakon apabila dalam sidang Parlimen ini sebagai satu drama semata-mata. Ingat bahawa ini adalah titah Duli Yang Bermulia Sri Paduka Di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang mahukan peristilaan darurat dan ordinans darurat harus didebatkan oleh ahli Parlimen di bawah artikel 150 perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Jadi mereka yang bergelar sebagai ahli Parlimen, sebagai wakil rakyat, jangan hanya menjadi tunggul kayu. Sebab dah boleh masuk 220 orang tu. Saya kena ingat ledakan virus corona dah 2 tahun sahaja. Ia telah pun merubah landscape bukan hanya negara kita, seluruh dunia. Sebab itu saudara tengok Coliseum ni tempat mesyuarat, dewan macam dewan Parlimen kita ni boleh diceroboh oleh rakyat warga Amerika apabila tumbangnya Donald Trump. Artinya landscape politik dunia berubah sama sekali. Sama ada di Amerika yang dikatakan sebagai polis dunia, negara angkasa. Begitu juga di England, begitu juga di Jerman, sama juga di New Zealand dan di negara-negara besar. Kita dapat melihat bagaimana landscape politik berubah dengan begitu mendadak sekali. Dan sudah ada perubahan. Pimpinan-pimpinan yang disingkirkan daripada jawatan mereka. Dan hari ini, saudara, kalau saudara melihat macam di Bangkok, masih terus bergolak. Bangkok terus bergolak apabila rakyatnya sudah menuntut. Mereka berani kerana walaupun di Bangkok itu, di Thailand, ia dipimpin oleh junta tentera. Mereka menuntut ada diplomasi, mereka menuntut supaya Perdana Menterinya turun. Begitu juga di Indonesia, saya tengok dalam kiriman YouTube, rakyat-rakyat sudah bangun. Dan hari ini di sekitar Kota Raya Kuala Lumpur sudah pun timbul deretan kereta, walaupun 6 buah kereta saja, iaitu daripada Bangsa pergi Kota Raya membawa bendera hitam. Ini bagi saya satu bentuk signal yang tidak baik. Saya mengharapkan tidak akan berterusan ledakan unjuk rasa. Sebab rakyat dah letih sekarang ni. Ya, saya harap benda-benda begini tak akan berterusan lah.
Ada pihak mengatakan, macam beritahu saya, dia kata it's a failure. Saya kata it's not a failure. It's not a failure. Berhati-hati, jangan. Ini dalam keadaan bahaya. Sebab di Bangkok begitu juga, bermula dengan asalnya 5-6 orang aja. Kemudian naik 10 orang, naik 1 orang. Bila rakyatnya dalam keadaan tersepit. Begitu juga di Indonesia. Pada mula akhirnya mereka daripada seluruh ketumbukan seluruh negara turun. Jangan sampai berlaku di negara kita. Kita adalah warga cinta damai. Kita tak mahu lagi dah. Era reformasi is over. Era untuk unjuk rasa is over. Kita nak cari ada masalah, kita berdamai, kita mencari cara penyelesaian mengikut sistem demokrasi yang kita amalkan. Dan pimpinan harus sedar, kalau dia merasakan diri dia tidak mempunyai keabsahan, there is no legitimacy, mundur. Dan kita mahu separation of power ataupun pengasingan kuasa itu berterusan. Kita tak mau melihat adanya speaker menyebelah eksekutif, tak boleh. Dan kita mahu persidangan parlimen ini biar tuntas. Biar parlimen itu benar-benar membincangkan masalah rakyat. Sekarang ini negara segitu, bukan negara kita saja, memang saya akui, seluruh dunia mengalami kemerosan, menghudum ekonomi. Cuma kita melihat kalau Amerika boleh mengeluarkan dana daripada negara, daripada kantungnya, memanglah dia negara kaya. Tapi dia sanggup mengeluarkan, tak silap saya, 3.3 triliun. Sepanjang zaman Biden jadi Presiden Amerika, dia mengeluarkan dana daripada kantung negaranya 3.3 triliun. Kalau wang Malaysia 3 kali 4 12 triliun. Wow, bukan bilion saudara. Triliun. Dan akhirnya rakyatnya dapat membela sedikit demi sedikit, mereka kembali. Begitu juga di China. China mengembeling, dikeluarkan dana, cuma tidak dihebohkan. Dan Russia pun begitu, England pun begitu, di Australia, di New Zealand. Tapi kita di sini ada, bukan tak ada pengumuman daripada Perdana Menteri bila awal-awal dia jadi Perdana Menteri bahawa adanya rancangan ekonomi, tak silap saya 350 bilion. Cuma persoalan kita sampai ke tak sampai. Apakah tulus tak tulus? Apakah benda ini benar ataupun hilang di tengah jalan? Ini permasalahan yang kita lihat. Jadi bila yang terbaru Tan Sri Perdana Menteri mengatakan bahawa kerajaan mengujudkan bakul makanan peruntukan sebanyak RM300. 300,000. Ya. 300,000 bagi setiap ahli parlimen. Apakah benar-benar ini sampai ke peringkat akar umbi? Jangan pula wakil-wakil rakyat mengatakan ini derma daripada saya ya. Ini pun satu hal lagi. Kita tidak mahu orang mengaku bahawa ini mereka punya, sedangkan itu wang daripada rakyat. Dan sehingga saat ini sebenarnya rakyat tak nak makanan. Betul lah, ada keadaan sekarang ni bagi kita ambil lah. Bukan itu impiannya. Rakyat sekarang ni mahukan kebebasan. We want a freedom to move. Kita tahu, bukan tak tahu bahawa bahayanya varian India lah, varian Amerika lah, tentang COVID-19, tentang virus corona apa semua. Rakyat dah cukup menjaga SOP-nya. Rakyat Malaysia ini, saya cakap terus terang, adalah yang terbaik. Apabila kerajaan kata duduk di rumah, semua duduk di rumah. Tetapi jangan dikurung mereka selama setahun. Mereka hilang pekerjaan, hilang punca ekonomi. Akhirnya, apa nak buat? Bila segala ditutup, cuma kita minta itu, bukan setahun. Kita minta dalam masa tempoh sebulan, 21 hari ataupun 2 bulan. Atau yang terbaiknya 21 hari. Tutup total lockdown. Bukan ini boleh buka, ini ini ditutup, yang ini bergerak, ini tak bergerak. Sepatutnya ditutup secara tuntas. Ini sama-sama menteri pun berbalah. Mereka yang berada di anyung kuasa tu berbalah sama sendiri. Menteri Kesihatan kata tak boleh ambil gambar kalau siapa membuat suntikan vaksin. Menteri vaksin ni kan dia kata boleh pula. Saya tengok dua-dua daripada UMNO ni. Kenapa boleh bercanggah? Jadi betul saudara Muhammad Azwan Iwan Basuh 300,000. Betul. Saya ni dah tua, dah lupa ya. Dan saudara Zainal Ishak satu bakul pun tak dapat. Macam mana? Ini masalah lah. Ini yang saya katakan, apakah tuntas? Saya rumah saya sendiri tak dapat. Tak ada saya. Tak ada. Saya cuba juga nak tengok kalau ada, tak ada, tunggu hintai-hintai. Tak sampai pun.
Mungkinlah kawasan saya ini daripada Parti Keadilan, Sibar Rasa. Tetapi bagi saya, biarlah sepenuhnya. Apakah saya tak tahu macam mana cara pelaksanaan ini dilakukan. Jadi saya mengharapkan bahawa pimpinan negara santunilah rakyat yang berada dalam keadaan yang begitu tenat sekarang ni. Utamakan rakyat. Tak kira lah anda daripada UMNO ke, daripada bukan UMNO ke, daripada mana-mana saja. Ingat, rakyat perlu didahulukan. Dan saya mengharapkan malam besok insya-Allah apa-apa fakta yang saya ada kita akan membicarakan menghadapi towards persidangan Parlimen 26 yang kita tidak mahu lagi melihat Parlimen dimandulkan. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.